Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Dr. Nurul Ashikin dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 10 ingin membentangkan pembentangan kami yang bertajuk Fahaman Masyarakat Sabah tentang pembayaran zakat pendapatan dan zakat fitrah. Seterusnya ialah ahli kumpulan kami yang mempunyai 5 orang ahli, iaitu terdiri daripada Nur Haini binti Anson, Nur Adira binti Syamsuddin, saya sendiri Nur Ain Hanani binti Jabri, Nur Amalina binti Muhammad Azmi dan Siti Nurul Azlina binti Senin. Beralih kepada pendahuluan, zakat merupakan salah satu daripada sumber ekonomi utama bagi negara Islam. Hal ini dikatakan demikian kerana pengurusan zakat yang cekap dan sistematik menjadi salah satu punca kepada peningkatan potensi zakat dalam instrumen pembangunan umat Islam. Seterusnya, pemanfaatan dana zakat secara optimum jelas sekali mampu untuk meningkatkan kualiti dan potensi umat Islam. Di Malaysia, pentadbiran dan pengurusan zakat dikelola oleh Majlis Agama Islam di setiap negeri. Pihak main tersebut bertanggungjawab dalam menentukan kelayakan penerima zakat dan bentuk bantuan yang bersesuaian dengan latar belakang bagi setiap penerima zakat. Dengan itu, segala bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan oleh para penerima sebaik mungkin. Seterusnya, definisi bagi zakat pendapatan pula timbul daripada konsep zakat al-mal mustafad, iaitu membawa maksud kepada zakat harta perolehan. Konsep al-mal al-mustafad adalah setiap umat Islam diwajibkan membayar zakat ke atas perolehan dari hasil usaha tanpa sebarang proses pertukaran jual beli. Secara ringkasnya, ia boleh diperoleh daripada gaji, upah pekerja, allowance dan sebagainya. Di samping itu, pengkaji juga akan menyatakan definisi bagi zakat fitrah. Zakat fitrah pada asalnya ialah sedekah yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu sama ada lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kewajipan pembayaran zakat fitrah ini dilaksanakan pada bulan Ramadan yang mana ia bertujuan untuk membersih dan menyucikan jiwa orang yang berpuasa daripada perkara yang sia-sia, serta pembayaran tersebut juga digunakan untuk membantu golongan-golongan asnaf yang memerlukan. Kepada objektif kajian, terdapat 2 objektif dalam kajian kami. Yang pertama ialah mengenal pasti fahaman masyarakat Sabah tentang pembayaran zakat, pendapatan dan zakat fitrah. Yang kedua ialah mengkaji perbezaan di antara zakat fitrah dan zakat pendapatan yang dibayar oleh masyarakat Sabah. Untuk tinjauan literatur pula, saya telah mengumpulkan maklumat daripada 3 sumber yang bulanan, iaitu pertama sekali ialah YouTube. Menurut Haji Khairul Azhar Sulaiman 2016, zakat pendapatan merupakan segala jenis hasil pendapatan atau pulangan sebagai balasan perkhidmatan dalam bentuk gaji, upah, bonus, allowance, pencen dan lain-lain bentuk perolehan semasa hidup, bersara atau mati serta apa sahaja pendapatan berdasarkan kerjaya ataupun sebagai ahli profesional. Menurut Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri 2016, zakat fitrah pula ialah zakat yang wajib dibayar oleh setiap umat Islam pada kadar yang telah ditentukan, iaitu segantang gandum ataupun beras berdasarkan makanan ruji di sesuatu tempat tersebut, tetapi zakat fitrah juga telah dikiaskan dengan nilai mata wang tempatan. Sumber yang kedua ialah surat khabar. Menurut Kompas.com 2021, salah satu kewajipan umat Islam pada bulan Ramadan ialah berzakat dan ianya wajib dikeluarkan oleh mereka iaitu lelaki dan perempuan dewasa termasuk kanak-kanak bagi membantu golongan yang memerlukan. Menurut Berita Harian 2021, kesedaran penduduk dewasa Islam yang berusia 25 tahun hingga 34 tahun bagi menunaikan zakat adalah rendah. Lembaga zakat mendapati bahawa 50% daripada individu yang layak untuk berzakat tidak menjalankan tanggungjawab mereka, terdiri daripada individu yang berusia 25 tahun dan ke atas. Sumber yang terakhir ialah blog. Menurut Ahmad Adnan Fadzil 2009, zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan bersempena dengan bulan Ramadan dan juga Hari Raya Aidilfitri. Manakala zakat pendapatan adalah dalam bentuk gaji bulanan atau upah harian serta mana-mana hasil titik puluh seseorang. Ia termasuklah allowance, bonus, hadiah dan sebagainya. 4.0 kajian lepas merupakan analisa berbentuk kritikan sama ada positif atau negatif, bermaksud kajian mengenai suatu bab atau tajuk telah dikaji pada masa lalu dan digunakan untuk membandingkan hasil kajian yang terdahulu dengan kajian yang baru dalam tajuk yang sama bagi memperolehi data yang baik dalam sesuatu kajian. Kajian lepas yang boleh dibandingkan iaitu aspek dari tajuk kajian, tempat yang dikaji dan dapatan kajian.
Tajuk kajian lepas yang berkaitan dengan tajuk kajian kali ini ialah kesedaran pembayaran zakat pendapatan dan zakat fitrah dan telah dilakukan di wilayah persekutuan. Pembayaran zakat fitrah merupakan salah satu pembayaran zakat harta yang wajib dibayar. Institusi zakat pula berperanan mengutip zakat daripada umat Islam dan mengagikannya kepada asnaf yang terlibat. Isu pembayaran zakat, terutamanya zakat harta, masih rendah walaupun tuntutan membayar zakat harta dan fitrah adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib ditunaikan. Didapati bahawa ramai umat Islam yang masih keliru pembayaran zakat harta juga adalah wajib. Zakat harta dituntut ke atas harta-harta yang berkembang seperti emas dan perak dan wang termasuklah simpanan, gaji dan sebagainya apabila cukup syaratnya. Kekeliruan ini menyebabkan jumlah kutipan zakat harta tetap meningkat setiap tahun, tetapi peningkatan yang berlaku adalah masih rendah. Berdasarkan jadual 1 pada tahun 2002, jumlah kutipan zakat keseluruhan di Malaysia adalah 323.5 juta telah meningkat kepada 357.06 juta pada tahun 2003. Namun begitu, peningkatan tahunan yang berlaku hanyalah sebanyak 10.37% sahaja walaupun dalam keadaan ekonomi negara yang sedang berkembang. Jadual 3 menunjukkan dengan jelas bahawa terdapat frekuensi yang berbeza antara mereka yang membayar zakat dan tidak membayar zakat, iaitu masing-masing sebanyak 47% dan 53%. Ini menunjukkan masyarakat Islam yang membayar zakat dan tidak membayar zakat adalah tidak seimbang. Secara eksplisitnya, jadual ini jelas menunjukkan ramai antara responden tidak membayar zakat berbanding mereka yang membayar zakat. Dapatan kajian ini membuktikan pemulai ubah kepuasan agihan zakat oleh institusi zakat amat signifikan mempengaruhi kepatuhan menunai zakat dan menyokong kajian Sanab dan Hairul Nizam 2004. Sebagai contoh, log nisbah odds bagi pemboleh ubah ini ialah 0.368 dan signifikan pada aras keertian 1%. Nilai koefisien adalah 1.445 yang bermakna bahawa sekiranya kepuasan agihan zakat meningkat sebanyak 1 unit, maka kesediaan individu membayar akan meningkat sebanyak 44.5% dan begitu juga sebaliknya. Ini menunjukkan bahawa aspek kepuasan terhadap agihan zakat merupakan satu aspek yang penting mempengaruhi pembayaran zakat. Hai, saya Nur Atira Samsudin. Okey, seterusnya ialah metodologi. Terdapat 3 kaedah yang kami gunakan iaitu internet, artikel dan soal selidik. Bagi internet, ia dapat memudahkan pengkaji mendapat maklumat umum mengenai tajuk kajian dan objektif kajian. Ia juga dapat menambahkan maklumat yang sedia ada untuk memantapkan hasil kajian yang telah dilakukan. Selain itu ialah artikel. Artikel ini digunakan untuk mendapatkan maklumat yang lebih sahih dan membandingkan kajian yang kami lakukan dengan kajian yang lepas. Akhir sekali ialah kami menggunakan kaedah soal selidik. Soal selidik kami jalankan adalah untuk mendapatkan maklumat lebih tepat dan betul melalui Google Form. Pengkaji menyediakan e-borang soal selidik dan diisi oleh responden. Terdapat 3 bahagian dalam Google Form yang kami sediakan. Yang pertama ialah bahagian demografi responden. Bahagian kedua ialah mengenai objektif kajian. Dan bahagian yang ketiga ialah mengenai objektif kajian kedua. Itu sahaja untuk metodologi. Baiklah, seterusnya saya Nurhaini binti Anson dan saya akan membentangkan hasil dapatan kajian kumpulan kami. Untuk mendapatkan data dalam kajian ini, kami sekumpulan telah menggunakan soal selidik secara atas talian dan diagihkan kepada orang ramai. Dalam soal selidik secara atas talian ini juga, kami telah meletakkan beberapa bahagian yang berkaitan dengan demografi responden. Antaranya ialah jantina, pekerjaan dan umur responden. Sebelum itu, terdapat 51 orang yang telah menjadi responden dan telah mengisi soal selidik secara atas talian ini. Baiklah, yang pertama sekali ialah jantina responden, yaitu sermai 11 orang lelaki bersamaan dengan 21,57% yang telah menjadi responden, diikuti oleh golongan perempuan, yaitu sermai 40 orang bersamaan dengan 78,43%.
Seterusnya ialah aspek pekerjaan. Responden ini terdiri daripada pelajar, orang yang bekerja, dan orang yang tidak bekerja. Soal selidik atas talian ini lebih ramai diisi oleh golongan pelajar, yaitu seramai 28 orang dengan nilai peratus sebanyak 55%. Diikuti oleh orang yang bekerja yaitu seramai 16 orang dengan nilai peratus sebanyak 31%, dan yang paling rendah ialah orang yang tidak bekerja, yaitu hanya seramai 7 orang dengan nilai peratus sebanyak 14%. Seterusnya ialah umur responden. Terdapat 5 kumpulan umur responden yang dapat dianalisis dalam soal selidik secara atas talian ini. Responden yang tertinggi ialah mereka yang berada di umur 17 hingga 25 tahun, yaitu seramai 38 orang dengan nilai peratus sebanyak 74,52%, dan diikuti oleh responden yang paling rendah, yaitu mereka yang berumur daripada 35 tahun hingga 43 tahun, yaitu hanya sebanyak 3 orang dengan nilai peratus sebanyak 5,88%. Seterusnya saya akan membentangkan tentang analisis soal selidik secara atas talian. Terdapat 2 bahagian penting dalam soal selidik ini, yaitu bahagian E dan bahagian B. Saya juga akan menerangkan bahagian E, yang mana ia mewakili objektif pertama dalam kajian ini. Bahagian E ialah mengenal pasti pahaman masyarakat Sabah tentang pembayaran zakat pendapatan dan zakat fitrah. Dalam bahagian E juga terdapat 2 soalan, yaitu soalan yang pertama ialah adakah Anda membayar zakat pada setiap tahun? Daripada 51 orang responden, seramai 16 orang yang membayar zakat dan 35 orang yang tidak membayar zakat. Bagi nilai peratusan pula masing-masing ialah 32,37% dan 68,63%. Hal ini boleh berlaku disebabkan responden pelajar merupakan yang tertinggi, di mana mereka masih belum berkemampuan untuk melakukan pembayaran zakat, terutamanya zakat pendapatan. Walau bagaimanapun, persamaan di antara kajian lepas dan kajian baharu masih menunjukkan bahwa pembayaran zakat dalam kalangan umat Islam masih tidak seimbang, walaupun kajian ini telah dilakukan di tempat yang berbeza-beza. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa peka dengan kewajiban kita untuk menyempurnakan zakat, karena itu merupakan tuntutan wajib agama kita, terutamanya mereka yang berkemampuan. Seterusnya ialah soalan kedua, yaitu adakah Anda tahu tentang zakat fitrah? Bagi soalan ini pula, seramai 33 orang yang tahu, manakala selebihnya ialah 18 orang yang tidak tahu tentang zakat fitrah. Bagi nilai peratusan pula, orang yang tahu tentang zakat fitrah ialah 64,70%, manakala yang tidak tahu ialah 32,50%. Hal ini boleh melihat daripada rujukan kajian lepas bahwa peratusan yang membayar dan tidak membayar zakat adalah masing-masing 47 dan 53%. Melalui dapatan kajian juga menunjukkan bahwa orang ramai masih memiliki kefahaman tentang pembayaran zakat, namun masih menganggap remeh akan hal ini sehingga sanggup lepas tangan untuk tidak melakukan kewajiban, yaitu dengan membayar zakat. Sebagai kesimpulannya, masyarakat memangnya mempunyai kefahaman yang sangat baik tentang zakat pendapatan dan zakat fitrah. Namun, ada segelintir yang tidak mengambil tahu, termasuk mereka yang memandang remeh akan hal ini, sehingga boleh menyebabkan ketidakseimbangan pembayaran zakat berlaku. Sekian dan terima kasih. Saya serahkan pembentangan yang selanjutnya kepada rekan saya. Kajian dapatan untuk bagian B. Bahagian B merupakan objektif yang kedua, yaitu mengkaji perbezaan pengetahuan di antara zakat fitrah dan zakat pendapatan yang dibayar oleh masyarakat Sabah. Berdasarkan graf di dalam slide ini, ia merupakan hasil dapatan kajian yang dijawab oleh responden.
Untuk soalan pertama, iaitu kadar peratusan membayar zakat pendapatan sebanyak 2.5%. 51 orang yang mengisi borang soal selidik ini bersetuju bahawa kadar peratusan membayar zakat pendapatan ialah sebanyak 2.5%. Untuk soalan yang seterusnya ialah setengah umat Islam kurang berpengetahuan tentang masa kewajipan membayar zakat fitrah dan zakat pendapatan. Terdapat 43 orang responden bersetuju dengan penyataan ini dan 8 orang responden tidak bersetuju dengan penyataan ini. Bagi soalan yang ketiga, iaitu setengah umat Islam beranggapan bahawa pembayaran zakat fitrah wajib berbanding dengan pembayaran zakat pendapatan. Terdapat 48 orang bersetuju dengan penyataan ini dan 3 orang responden tidak bersetuju dengan penyataan ini. Okey, mari kita lihat perbandingan hasil kajian dengan kajian lepas. Hasil kajian yang didapati untuk soalan yang pertama ialah 100% responden bersetuju dengan penyataan tersebut. Jika dibandingkan dengan kajian lepas, kajian membuktikan pemboleh ubah kepuasan tagihan zakat oleh institusi zakat amat signifikan dan mempengaruhi kepatuhan untuk membayar zakat. Sediaan individu membayar zakat akan meningkat 44.5% dan log nisbah 0.368 atau 1%. Oleh itu, jelaslah bahawa masyarakat di Sabah juga bersetuju dengan kadar peratusan membayar sebanyak 2.5% untuk membayar zakat pendapatan. Untuk soalan yang kedua ialah setengah umat Islam kurang berpengetahuan tentang masa kewajipan membayar zakat fitrah dan zakat pendapatan. Hasil kajian yang didapati ialah 84.31% responden bersetuju dengan penyataan tersebut dan 15.69% responden tidak bersetuju dengan penyataan tersebut. Pada kajian lepas pula, terdapat 47% yang membayar zakat dan 53% orang yang tidak membayar zakat harta. Ini dapat membuktikan bahawa terdapat perbezaan frekuensi antara membayar zakat dan tidak membayar zakat. Keseimbangan yang tidak setara dilihat pada hasil kajian lepas. Oleh itu, hasil kajian bagi soalan kedua ini dapat diringkaskan bahawa membayar zakat fitrah dan zakat pendapatan. Okey, akhir sekali untuk soalan yang ketiga ialah setengah umat Islam beranggapan bahawa membayar zakat fitrah adalah wajib berbanding zakat pendapatan. Bagi hasil kajian yang dilakukan, terdapat 94.12% bersetuju dengan penyataan tersebut, manakala 5.88% orang responden tidak bersetuju dengan penyataan tersebut. Hasil kajian lepas pula yang boleh dikaitkan dengan soalan ketiga ialah peningkatan tahunan dari tahun 2013 hanya sedikit sahaja yang membayar zakat harta, iaitu sebanyak 10.37%. Hal ini kemungkinan disebabkan ramai lagi umat Islam yang kurang berpengetahuan atau keliru dengan kewajipan membayar zakat pendapatan atau zakat harta. Oleh itu menyebabkan sedikit sahaja peningkatannya membayar zakat harta di wilayah persekutuan. Hal ini dapat disimpulkan bahawa masyarakat di Sabah juga masih keliru dengan kewajipan membayar zakat pendapatan. Oleh itu menyebabkan hasil kajian yang dijalankan, majoriti semua responden bersetuju bahawa ramai umat Islam di Sabah beranggapan bahawa pembayaran zakat fitrah adalah wajib berbanding zakat pendapatan. Untuk hasil dapatan kajian untuk objektif kedua atau bahagian B. Akhir kata sebagai penutup,
Peningkatan kesedaran serta fahaman masyarakat Sabah dalam membayar zakat sangat penting. Hal ini kerana terdapat masyarakat yang masih lagi kurang kesedaran dan hanya mengetahui zakat fitrah sahaja yang wajib dibayar. Namun sekiranya masyarakat mengetahuinya sekalipun, peratus kesedaran untuk membayar zakat masih lagi di tahap yang rendah. Sebagaimana yang kita sedia maklum, zakat pendapatan merupakan aspek utama dalam membangunkan ekonomi negara agar ia lebih maju. Walau bagaimanapun, belum difahami di sini bahawa zakat pendapatan turut mempunyai banyak faedah sosioekonomi setaraf dengan tujuan zakat yang lain. Maka, semakin banyak kutipan zakat yang diperoleh, semakin banyaklah wang yang dapat diagihkan untuk membantu golongan asnaf, terutamanya asnaf fakir dan miskin di Sabah untuk mengharungi kehidupan seharian mereka. Peningkatan ini akhirnya dapat mewujudkan satu komuniti masyarakat yang saling mengambil berat antara satu sama lain dan tidak mementingkan diri sendiri kepada isi rumah yang mengalami kemiskinan tegar. Oleh itu, pihak institusi zakat perlu menambah baik kempen serta ceramah untuk memastikan masyarakat Islam di Sabah sedar akan kepentingan pembayaran zakat dan mengetahui matlamat di sebalik bayaran yang dikenakan. Persepsi masyarakat terhadap institusi zakat juga dapat diperbaiki melalui peningkatan tahap kecekapan dalam pengurusan zakat agar ia dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan tersusun. Gambar 1 menunjukkan kesedaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat bagi individu beragama Islam yang berusia 25 tahun ke atas masih lagi berada di tahap yang rendah. Manakala gambar 2 pula menunjukkan borang soal selidik responden yang telah disediakan untuk mengkaji pengetahuan orang ramai tentang zakat pendapatan selain dari zakat fitrah di Malaysia.